Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bahagian keempat adik-adik. So kita akan mula detect persimpangan. Okey, kita lihat keadaan robot semasa kita motif semasa kita, kedudukan motif semasa kita. Kita lihat sekarang dia berada di sebelum persimpangan kanan sebelum persimpangan kanan. So kita nak motif kita ni kesan persimpangan ini dan kemudian belok. Kemudiannya belok. Okey, so arahan yang kita akan letakkan, kita lihat arahan yang ada. Kalau adik-adik boleh nampak di sini, arahan untuk persimpangan ni, nama arahan khususnya adalah path. So ada path white di sini ataupun ada path black. So kerana garisan yang kita guna ni adalah garisan hitam, so adik-adik kena menggunakan path black. So path white ni adalah hanya untuk garisan putih. So ini kita boleh delete. Okay, kita boleh delete. Cara nak delete-nya, adik-adik boleh terus tarik dia terus ke bahagian sini, dia akan hilang. Dia nampak tu, dia hilang. Okay, so gunakan path black. Kita susun sikit program kita, coding kita. So pakcik akan gunakan path black dan letakkan di bawah ini. So dia akan run selama durasi 1 saat. Kemudiannya apakah run seterusnya? Dia akan detect persimpangan. Ni junction. JC ni junction adik-adik persimpangan kanan ke, adik boleh pilih kanan, kiri atau tengah. So dalam konteks ini persimpangan tu adalah persimpangan kanan. Adik-adik nampak tak motif punya robot tu? Persimpangannya adalah persimpangan kanan untuk ke checkpoint yang pertama. So kita pilih kanan. Okay, apakah robot ni akan buat selepas dia detect persimpangan kanan? Adakah adik-adik nak dia turn kanan atau turn kiri? Okey, kita tengok motif tu bergerak. Adakah dia nak dia turn kanan? Atau adik-adik nak dia turn kiri? Atau adik-adik nak dia stop di tengah? Macam mana? So, di dalam konteks ini, kita nak motif ini jumpa simpang, bergerak, jumpa simpang. Bila dia jumpa simpang, apakah next action dia? Kita nak dia turn right. Kita nak dia turn right macam itu. Okey. Kemudian, apakah kelajuan yang kita boleh letak kat sini? Pakcik cadangkan janganlah letak 180. Terlalu laju adik-adik untuk persimpangan. So kat sini pakcik hanya akan letakkan dalam nilai dalam 100. Okey, tapi adik-adik boleh cubalah. Tapi pakcik cadangkan jangan melebihi 120. So bolehlah guna speed 100, pakcik rasa sesuai. Okey, so berapa laju adik nak pusing? Pakcik letakkan 100 dahulu. TS ni berapa laju pakcik ada nak pusing. Okey, dan di sini ada nilai ada nilai. Kalau ada nampak di belakang ni nilai dia, ada nilai FD dan nilai TD. Nilai FD ni forward delay 100, turn delay 250. Okey. So pakcik akan terangkan fungsinya. Sebelum pakcik terangkan, kita tengok bagaimana aksi motif ni dahulu. So kita uploadkan program. Okay, so adik-adik pakcik dah upload. Kita lihat macam mana dia buat aksi. Okay, seperti biasa, tekan PB1, calibrate. Okay, so letakkan atas garisan consistent, tayar belakang di atas garisan. Alright, so kita lihat. So ni kita andaikan dulu apa yang akan berlaku. Okay, jalan terus dan belok. Seperti arahan kita nampak? Dia akan jalan duration selama 1 saat. Kemudian dia akan jumpa simpang dan belok. So kita lihat bagaimanakah idealnya belokan itu. So kita siasat bersama-sama. Dia berhenti di sini. Secara idealnya kita nak sensor tengah ni berada di atas line tengah. Kita nak sensor tengah berada di atas line. Itu idealnya lah. So di sini pakcik nampak macam okey. Alright. So apakah maksudnya forward delay dan turn delay, FD dan TD? Kalau adik-adik nampak di sini, kita ada FD dan TD di ujung ni. Okey. So katakan robot motif adik-adik berhenti di sini katakan. Katakan dia jumpa persimpangan, kemudian dia terus pusing dan berhenti di sini. Ini bermaksud sensor tengah adik-adik tidak berada di atas line. So kemungkinan FD adik-adik, forward delay tu maksudnya forward delay berapa lajak dia nak ke depan. So kalau dia tak lajak ke depan dengan cukup, dia akan terus belok. So nampak adik-adik dia hilang line. So FD
adik-adik boleh adjust sama ada nak depan ataupun depan sedikit ataupun banyak. Kalau terlampau banyak adik-adik depan, FD terlampau tinggi, nilai terlampau besar, dia akan terlepan terlalu banyak sangat. Bila dia TD, turn delay, pun sama juga, tak nampak line. Nampak adik-adik? So kalau FD adik-adik cantik, dan kemudian turn delay adik terlampau tinggi, dia mungkin boleh terlepas line. Nampak? So kita nak nilai FD dan nilai TD itu sesuai supaya objektifnya apa adik-adik? Sensor tengah berada di atas garisan hitam ini. Inilah kedudukan yang paling ideal adik-adik. Alright. So kalau pakcik boleh cuba sekali lagi, adik-adik tengok, pakcik boleh cuba sekali lagi macam mana dia berhenti. Okay, kita ambil robot kita dan letak balik di atas line. Okay, so tekan PB1, calibrate. Okay, so pakcik akan letak di atas line sebagai penanda konsisten. Dan pakcik tekan PB1, dia akan jalan. Nampak? So adik nampak di sini, sensor tengah adik-adik lari sikit. Nampak? Lari sikit. So mungkin yang lebih sesuai, kenapa dia lari sikit? Mungkin lajak dia tak cukup, FD tak cukup, forward delay tak cukup. Dia terus pusing, dia terlebih. Nampak? So mungkin boleh tambahkan sikit FD dan baru dia pusing. Okay. So dekat sini pakcik nak tambahkan FD sedikit. So kita lihat pada program. Okay, biar pada 10 mungkin. Dan pakcik akan upload. Kemudian 110 So kita harap dia akan lebih tepat lah. Alright. Okay, so kita lihat. Kita letak kembali di atas line. Okay, calibrate. Tekan PB1, calibrate. Okay. Kemudian letak di atas line, konsisten. Tekan PB1, kita lihat. Okay. So di sini objektifnya adalah pastikan masih terkeluar adik-adik. So kita nak pastikan bahawa ia sentiasa berada di atas line. So adik-adik boleh buat eksperimentasi lah supaya ia sentiasa berada di atas line dengan menukar nilai FD apa tadi pakcik cakap, FD ke depan, TD macam mana? Pusingan. FD sekali lagi, FD lajak ke depan, TD berapa lama pusingan yang dibuat. Kita nak dia lajak dan pusing supaya sensor tengah berada atas line. Okay. So objektif seterusnya adalah adik-adik apa? Objektif seterusnya adalah melalui kawasan ini. Sekali lagi kita akan gunakan duration supaya kita boleh menggunakan speed yang amat tinggi, 180 speed dengan laju di sini, dan kita nak dia berhenti sebelum sempang yang seterusnya. Kerana checkpoint yang seterusnya adalah robot kita wajib pusing ke kanan juga. Wajib pusing ke kanan untuk melalui simpang ini supaya kita dapat checkpoint yang kedua. Alright. So arahan seterusnya adalah tracer duration. Terus adik-adik boleh anggarkan berapa lama. Kemudian path, right, turn right, dan durasi lagi untuk dia lalu kawasan ini. Alright. So bolehkah kita buat untuk teruskan ni? So pakcik akan sambungkan di dalam bahagian yang ke-5.